Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim menang besar. Kalau selama ini ramai orang yang menganggap Anwar Ibrahim sebagai gagal, sebenarnya itu adalah penipuan belaka. Sebenarnya itu satu fitnah yang luar biasa. Hari ini kita digemparkan dengan berita Malaysia naik 11 anak tangga WCR 2025. Ini satu berita yang memang sangat luar biasa. Ini bukti reformasi kerajaan Madani berhasil. Saudara, apapun orang kata, sebenarnya kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang mencapai KPI. Pencapaian membanggakan Malaysia dalam laporan penerapan daya saing dunia WCR 2025 memberi petunjuk jelas bahawa usaha reformasi Kerajaan Madani sedang membuahkan hasil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mampu melonjak lebih jauh dengan tekad politik, iltizam seluruh jentera kerajaan serta kerjasama erat sektor swasta. Menurut beliau, prestasi memberangsangkan dalam perdagangan kecekapan pentadbiran dan persekitaran pelaburan menjadi asas kukuh kepada kemajuan ekonomi yang inklusif dan mampan. Alhamdulillah, Malaysia mencatat lonjakan membanggakan dalam WCR 2025 apabila naik 11 anak tangga ke kedudukan 23 daripada 69 ekonomi berbanding tempat ke-34 tahun lalu, kata Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transovictor for Life. Ini ialah terapi imun terbaik yang ada di dunia. Transovictor for Life mendidik dan meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat, meningkat sehingga 400%. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun tubuh badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan dan dengan menjadi bijaksananya imun badan kita, penyakit tidak akan melekat dalam badan kita, bahkan sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang melawan daripada dalam. Bagi mereka yang faham tentang konsep imun, pasti anda tidak akan tunggu lama-lama. Anda pasti akan mendapatkan produk Transovictor for Life ini. Jangan tunggu lama-lama. Dan untuk makluman, produk ini diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Produk ini lulus KKM. Produk ini adalah produk yang halal. Produk ini tersenarai dalam PDR yang menjadi rujukan doktor di seluruh dunia. Sila dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Ini adalah pencapaian terbaik sejak 5 tahun dan merupakan petunjuk jelas bahawa usaha reformasi kerajaan Madani sedang membuahkan hasil, kata Anwar. Pencapaian ini milik semua rakyat Malaysia. Ia antara asas penting dalam perjalanan kita untuk meletakkan negara dalam kelompok ekonomi paling berdaya saing menjelang 2033 demi masa depan lebih cerah buat anak-anak kita. Sebelum ini, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz, menjelaskan bahawa kedudukan tahun ini merupakan pencapaian terbaik negara sejak tahun 2020. Tambah beliau, ia mencerminkan momentum pengukuhan ekonomi Malaysia serta usaha pembaharuan berterusan yang mengukuhkan hala 7 negara untuk berada dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing menjelang tahun 2033. Ujar beliau lagi, pendekatan kerajaan Madani berteraskan prinsip whole of government, membuktikan kesungguhan dalam memacu penambahbaikan dan pembaharuan struktur secara menyeluruh. Tahun lalu, media melaporkan Malaysia berada di kedudukan ke-34 daripada 67 negara WCR dan keempat dalam kalangan negara ASEAN selepas Singapura, Thailand dan Indonesia. Malaysia sebelum itu jatuh 7 anak tangga daripada kedudukan ke-27 pada tahun sebelumnya menurut laporan WCR yang dikeluarkan oleh Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD.
Kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim atas kehebatan pencapaian ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata kehilangan Rafizi daripada kabinet akan menghancurkan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan ini. Tapi nampaknya apa yang dijangka tidaklah sama seperti realitinya. Ulasan pagi ini kita nak ulas tentang rupa-rupanya Rafizi atau keluarnya Rafizi daripada kabinet, keluarnya Rafizi daripada barisan kepimpinan kabinet Anwar Ibrahim bukan menjadi malapetaka. Bukan menjadi malapetaka kepada Anwar Ibrahim maupun Pakatan Harapan maupun Kerajaan Perpaduan ini. Tetapi menjadi satu mimpi ngeri kepada pembangkang dan Perikatan Nasional. Nak tahu kenapa? Ikuti ulasan ini. Saya nak ulas ekstra bonus kepada Anda semua. Bagaimana Rafizi menjadi ancaman baru kepada Perikatan Nasional. Bagaimana Rafizi lebih tajam, lebih bahaya, lebih berbisa selepas keluar daripada barisan kabinet Anwar Ibrahim. Saya secara pribadi pun saya sangka kalau Rafizi keluar daripada kerajaan akan menghadapi masalah. Rupa-rupanya keluarnya Rafizi daripada barisan kabinet Anwar Ibrahim tidak membawa masalah sama sekali kepada kepimpinan ataupun keteguhan Kerajaan Perpaduan ini. Tetapi menjadi malapetaka, mimpi ngeri baharu kepada pembangkang Perikatan Nasional. Mengapa? Kerana Rafizi kini tidak lagi terikat dengan apa-apa akta kerahasiaan maupun etika sebagai menteri. Jadi beliau kini bebas untuk membuat pembakaran ataupun pencerahan. Rafizi kata kini dia bebas membakar siapa saja, mencerahkan apa saja isu-isu penting. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sebelum kita nak bincang lebih lanjut tentang bagaimana Rafizi boleh membakar Perikatan Nasional selepas ini dia Transfecta for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat sehingga 400%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan menyeimbangkan imun badan kita. Ini bukan obat, tapi ini ialah jawapan kepada masalah kesihatan penyakit-penyakit yang sedang berada dalam tubuh badan Anda. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang menjadi lemah, daya imun badan kita yang jadi bodoh, dan kita tak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang tidak lagi mampu melawan daripada dalam. Caranya untuk kita sembuh ialah kita naikkan imun badan kita, kita tingkatkan imun badan kita, kita didik imun badan kita menjadi bijaksana, supaya apabila dengan peningkatan itu, imun badan kita jadi kuat, kita juga jadi sembuh daripada dalam. Banyak jenis penyakit ditimbulkan, berpunca, berakar daripada masalah imun badan yang lemah. Jadi siapa yang berminat dapatkan produk ini, Transfecta ini melalui nombor yang tertera. Ingat, masa sangat penting, jangan bertangguh-tangguh. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor di seluruh dunia. Baiklah saudara-saudara sekalian, tak lagi terikat, Rafizi sedia bakar dan beri pencerahan. Rafizi Ramli hari ini berjanji akan membakar serta memberi pencerahan dalam audio siarnya YBM. Kini yang membawa maksud yang berhenti menteri. Saya sekarang tidak lagi terikat dengan etika kerajaan dan kerahasiaan. Jadi saya bebas bersuara, kata Rafizi. Insya Allah saya akan imbangkan ulasan YBM. Bakar pun ada, beri pencerahan pun ada, kata Rafizi. Jika diteliti secara tersiratnya, Rafizi masih lagi menyebelahi Anwar Ibrahim. Apabila beliau berkata, beliau bukan sekadar nak membakar, tetapi juga nak memberi pencerahan. Serangan-serangan kepada beliau sebelum ini yang kononnya hanya raja formula,
pasti akan diterangkan, dicerahkan sebaik-baiknya dalam program podcast ini. Kata Rafizi, yang pastinya, yang penting, mestilah objektif, berfakta, dan memberi pemahaman yang adil kepada semua. Dia sebelum ini memulakan audio siar yang bakar menteri juga dengan akronim YBM. Yang berhenti menteri akan disiarkan setiap minggu dengan episode pertama pada Jumat ini jam 9 malam. Rafizi yang baru-baru ini meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi selepas tewas dalam pemilihan PKR, dijangka akan menjawab berbagai kritikan terhadap dirinya selain memberi gambaran tentang hala tuju politiknya. Dalam hantarannya, dia turut membangkitkan beberapa sindiran yang sering dilemparkan terhadapnya. Antaranya kuat merajuk, tak makan dipujuk, jadi menteri tak ada hasil, nak buat parti baru, dan formula dah entah kemana. Rafizi sering disindir sebagai raja formula oleh para pengkritiknya. Sindiran itu merujuk kepada kecenderungannya menggunakan pengiraan terperinci model ekonomi dan hujah berdasarkan data. Pada 30 Mei lalu, hanya 2 hari selepas berundur daripada kabinet, dia yang juga ahli Parlimen Pandan memberi bayangan mengenai langkah seterusnya dan berkata akan berkongsi tentangnya selepas Hari Raya Haji. Kata Rafizi, saya memang dah plan, rancang apa nak tumpu selepas ini. Tapi biarlah semua orang tenang dulu menyambut Hari Raya, Haji, dan lain-lain. Kata Rafizi, potensi sebenar negara bagi negara ini ialah rakyat biasa dan usaha memanfaatkannya perlu dilaksanakan semula, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Patutlah orang paling takut kalau Azam Baki diteruskan sebagai pengarah SPRM. Ramai orang yang baru-baru ini bising. Ramai orang baru-baru ini kononnya memperjuangkan supaya Azam Baki tidak disambung khidmat beliau. Tetapi Anwar Ibrahim telah pun menyatakan mengapa atau apakah sebab puncanya Azam Baki diteruskan kontraknya sebagai ketua pengarah SPRM. Anwar Ibrahim menyatakan salah satu sebabnya ialah kekuatan keberanian yang dimiliki oleh Azam Baki membongkar, menangkap, dan menyiasat kes-kes jerung-jerung besar, kes-kes yang melibatkan orang-orang penting, orang-orang besar, orang-orang berpengaruh dalam kes-kes rasuah dan penyelewengan. Itu sebabnya ramai yang tak suka dengan Azam Baki, bukan kerana Azam Baki tak bekerja baik, tapi kerana dia bekerja baik. Dan itu sebabnya ramai orang benci Anwar, bukan kerana Anwar tak tahu kerja, tapi dia sangat kuat bekerja. Itulah yang berlaku. Walaupun dia hentam saja, radu saja, kata orang Sabah. Hari ini kita digemparkan dengan satu laporan pengarah Jabatan Keuangan PBT di Melaka disyaki salah guna kuasa membabitkan 50 juta ringgit telah pun ditangkap SPRM. Inilah tangkapan paling mengejutkan kita. Tahniah kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Tahniah kita ucapkan kepada SPRM kerana kelantaran dan keberanian ini. Inilah yang harus diteruskan oleh kerajaan Malaysia dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Perang melawan rasuah. Hari ini saya nak perkenalkan, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, tapi ini terapi imun. Terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita menjadi sangat kuat, 400%, dan meningkatkan imun badan kita menjadi sangat stabil. Selain daripada itu, Transfer Factor for Life ini atau terapi imun ini juga membantu mendidik imun badan kita menjadi bijaksana supaya apa saja masalah kesihatan, penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dilawan oleh daya imun badan kita sendiri daripada dalam badan kita sendiri. Kita ada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit ataupun sukar sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bodoh dan imun badan kita yang lemah. Dengan adanya Transfer Factor for Life,
kita dapat meningkatkan imun badan kita seterusnya, menikmati kesehatan, dan kita sembuh daripada penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, nanti sudah kita menyesal. Dan ingat, produk ini bukan obat. Produk ini adalah lulus KKM, halal, dan diperakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia. Semua dokter di seluruh dunia. Dapatkannya dengan segera. Baiklah saudara-saudara sekalian, siapa pengarah Jabatan Keuangan PBT di Melaka yang telah ditangkap oleh SPRM membabitkan 50 juta ringgit ini? Seorang pengarah syarikat di sebuah jabatan keuangan pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka ditahan SPRM atas dakwaan salah guna kuasa. Difahamkan suspek lelaki berusia lingkungan 50-an itu menyalahgunakan kuasanya untuk melabur saham berjumlah 50 juta ringgit. Suspek ditahan serta-merta selepas hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Melaka kira-kira 1/2 hari semalam. Menurut sumber, suspek melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2020 sehingga 2023 dengan melantik istrinya yang bekerja di sebuah bank sebagai ejen pelaburan bagi pelaburan saham berjumlah kira-kira 50 juta ringgit. Siasatan awal mendapati suspek juga dipercayai menggunakan dana wang awam dan wang amanah tanpa kelulusan pegawai pengawal kewangan katanya. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka Adi Supian Safi mengesahkan penahanan suspek terbabit. Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Katanya, SPRM akan mendapatkan permohonan tahanan reman terhadap suspek di Mahkamah Magistrat Air Keruh Melaka hari ini. Saudara, sebagai tambahan dalam pada itu, selepas menerima 6 rawatan sejak tahun 2014, Presiden PAS menjalani prosedur rawatan lagi hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.